akan dipertunjukkan masih lagi dengan win rate sebanyak 100%. Dan mungkinkah rekod ini akan kekal? Itu kita akan saksikan apabila kita masuk ke dalam Land of Dawn. Kedua pasukan, kawan-kawan kita dah melengkapkan kompetisi. Bagi pendapat awak, Syamilo, apa yang awak nak tengok? Sebab, okay, first, mereka ambil carry. Dah nampak dah mereka nak minum dekat mid. Terus, dapatkan oleh pasukan Todak. Jadi, pasukan Orange, saya nak nampak yang mereka perlu fokus bukan dekat Mino, tapi Momo. Mereka kena dapatkan Momo. Sunfrost, apa yang awak nak tengok? Dekat sini saya nak tengok pasukan Orange Esports gunakan sebaik-baik peluang mereka kerana setakat ini mereka berada di belakang. Bak kata patah, jikalau limau masam sebelah, ibarat perahu karam sekarat. Jikalau Orange tersilap langkah, terpaksa lalui jalan bertingkat. Ayo, kita masuk ke dalam pusingan yang ketiga di antara pasukan Orange Esports berhadapan pasukan Todak. Ya, bagaimana? Sekali lagi, Minotaur di bahagian tengah untuk pasukan Todak. Dan kini ini, pasukan Orange Esports akan memberikan tekanan juga walaupun Im perlu berhati-hati. Trade HP yang agak banyak dan ada 2 tank. Nampak? Di bahagian tengah. Hero-hero yang kebal. 2 tank, tapi damage masih lagi cukup besar sebenarnya. Dengan penggunaan Power of Nature malah ada serba sedikit healing yang mampu untuk dikeluarkan. Dan Chico Guys memberikan mereka sustainability untuk bertukar HP. Trade HP yang dilakukan terus-menerus seakan-akan memberikan keuntungan kepada pasukan mereka. Namun Yomski yang terakhir, ada Neo berada berhampiran. Im juga terpaksa untuk mengundurkan diri. Namun rival sudah pun mula untuk memberikan poking damage ke atas Neo. Menghalau pemain pasukan Orange Esports. Cukup sekadar membawa pulang Little Wanderer sahaja. Ya, berjaya untuk dapatkan Little Wanderer daripada rival, terpaksa menggunakan Retribution, tapi tidak mengapa. Kerana itulah kepentingan untuk pasukan Todak memberikan rotasi yang pantas kepada 2 tank pasukan Todak ini untuk berada dekat bahagian bot lane maupun dekat bahagian EXP. Cuma kita nampak yang pasukan Todak memang betul-betul tak menghiraukan sangat Momo sebabkan mereka percaya kepada beliau untuk berhadapan dengan Valence. Dan walaupun kita akan saksikan bagaimana Subway mampu atau tidak dia kali ini menggunakan armor dengan lebih baik, memfokuskan kepada penetration 3 point dan juga ada movement speed untuk bergerak dengan lebih pantas. Dia kena lakukan rotasi, tak boleh apa yang berlaku dekat game pertama. Ya, benar sekali. Yang mana pada game pertama kita dah nampak bagaimana pasukan Todak mendapatkan snowball effect sehingga ke bahagian late game. Jadi itu tidak seharusnya dilakukan sekali lagi oleh pasukan Orange Esports. Mereka sudah pun ada aimant. Kelebihan di awal permainan ini seharusnya dioptimalkan sebaik mungkin oleh pasukan mereka. Perlu dioptimalkan, tapi Chico Guys dah level 4. Dengan adanya minion rage, dia boleh saja memberikan tekanan terlebih dahulu untuk pasukan Orange Esports supaya gagalkan mereka melakukan team fight. Dan sebut pasal team fight, kita akan mulakan turtle yang pertama, di mana akan berikan fokus untuk pasukan Todak rival ketika menggunakan Lunok bahagian jungle banyak kali jaya untuk mendapatkan objektif. Tapi sekarangnya 4 lawan dengan 3. Mereka ada kelebihan daripada sudut jumlah sebenarnya untuk pasukan Orange Esports. Akan tapi poin baru saja sampai. Rival dapatkan turtle terlebih dahulu, tapi Stormy dekat bahagian belakang sudah pun dikenakan tumbukan. Neo dikepung. Namun pasukan Todak akan bertindak berdisiplin. Mereka akan menghormati damage daripada pasukan Orange Esports dan terus pulang setelah melakukan clearance sekarang ini. Ya, di mana kalau setup dikeluarkan oleh pasukan Todak, mereka kena pastikan yang Momo ada berhampiran. Walau bagaimanapun, kalau ada Momo tapi tiada item, masih lagi belum mampu untuk mengeluarkan damage tersebut. Sekarang ni, pasukan Todak akan biarkan Momo untuk farming. Dalam masa yang sama, 2 tank dekat bahagian tengah ni akan pastikan Momo untuk selamat, keluarkan damage, mula dengan Grok punya ultimate, Wild Charge dan juga daripada Minion Fury untuk menghalang pasukan Orange Esports pergi ke bahagian backline. Ya, benar sekali back. Nampak Yang mana sekarang ini Minion Fury dikembangkan dengan Blika. Secara tiba-tiba ada gerbau yang menyamuk di Land of Dawn. Satu gunaan Endless Shot tak cukup. Tapi Neo cuba untuk masuk. Rival masih lagi dijaga dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya Todak berjaya untuk pulang dengan 2 kill tanpa sebarang kematian. 2 kill yang berharga dan Valence terpaksa datang ke bahagian tengah untuk menolong, tapi tiada trade yang didapatkan. Momo menjatuhkan hampir separuh, bukanlah hampir separuh, sebenarnya kurang daripada separuh turret di bahagian atas gold plating, dan ini bermakna Momo dapatkan item dengan lebih pantas. Telah pun siapkan Windtalker, bukanlah berita yang baik untuk pasukan Orange Esports. Kalau mereka nak menang, mereka kena shutdown Momo terlebih dahulu. Jangan biarkan dia terus dapatkan free farming. Ya, benar sekali, tapi lihatlah I'm offended daripada Aim terpaksa untuk dibazirkan begitu sahaja. Begitu terdesak pasukan mereka sekarang ini untuk dapatkan serba sedikit farming yang dilakukan oleh Valence terutamanya untuk dapatkan item. Tapi Valence terus hentakan wall touch menamatkan permainan untuk Valence sekarang ini. Apabila dia terus saja ditumbangkan dengan gold lane, namun Chico Guys dengan Minomburi sempat dohil nyawanya. Malah Subway akan terus menghakis
pemain ini dan akhirnya dikorbankan. Mendapatkan kill pembalasan ke atas Ciku guys. Sebenarnya lama untuk menumbangkan Minato tersebut. Walaupun Subway full tank untuk gunakan Elo Shark sebentar tadi. Masih lagi kebal tapi Yumski belum berhati-hati. Rival dapatkan turtle yang kedua. Momo datang ketika ini. Bermakna bukanlah satu perkara yang baik. Kalau Momo dah lakukan rotasi dekat bahagian tengah, bermakna dia dah selesa dengan damage beliau. Ya, benar sekali, sudah pun selesa dengan damage yang ada sekarang ini untuk pasukan Todak. Masalahnya Subway sudah pun sampai minit yang kelima, satu kill tak cukup untuk membuahkan satu snowball. Lebih lagi daripada sudut level, Rival sudah boleh level 8. Subway baru level 6 macam lo. Subway baru saja naik level 7, Rival level 8-nya. Di mana snowball tidak akan terjadi ketika ini untuk Amon sendiri mengeluarkan damage. Seperti yang kita bincangkan, saya rasa lebih fokus kepada Lancelot. Mungkin baik tapi tidak mengapa. Pasukan Orange Esports masih lagi ada cara untuk mereka menang. Di mana Valence kita tahu positioning dia baik. Cumanya kali ini diganggu oleh pasukan Todak dengan adanya dua tank. Macam mana dia nak cari? Kalau dia leburkan satu, masih lagi ada satu yang mampu untuk mengeluarkan atau mempertahankan pasukan Todak. Dari segi itemization, Rival siapkan Clock of Destiny. Kalau dia ada Lightning Tranchon, memang pasukan Orange Esports kebal mana pun Fredrin akan ditumbangkan. Nampaknya pasukan Orange Esports ada lebih daripada satu insurans dekat sini. Yang mana Stormy sudah pun menjagakan perkara ini, menyiapkan diri, melengkapkan diri dengan Clock of Destiny terlebih dahulu. Ini akan menyebabkan dia mampu untuk keluarkan damage yang besar di fasa lewat permainan nanti. Namun lihat sekarang ni Wild Charge ke atas Neo. 4 orang pemain, 2 depan, 2 belakang. Tak ada tempat nak lari. Neo terus akan dikepung dan ditumbangkan dengan begitu mudah. Terus saja ditumbangkan, tarik didapatkan, 2 tarik didapatkan oleh pasukan Todak ketika ini. Tapi Fomis Fomis tu bukan dilepaskan malah sekarang ni. Flicker daripada Ciku guys berjaya untuk dihalang oleh pasukan Orange Esports. Satu kemasukan namun tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Terpaksa mereka berundur terlebih dahulu, memberikan ruang buat Momo di bahagian bawah. kalau 3 orang ada daripada pasukan Orange Esports untuk mendapatkan Fomis gagal. Tapi macam mana dapatkan Yumski dan juga Ciku kan ini. Tapi harus diminta terlebih dahulu. Tidak mengapa di mana Sang Frost nak jatuhkan Fomis perlukan ramai orang. Macam mana kalau nak tumbangkan Yum ataupun Ciku guys? Sememangnya satu persoalan yang besar sebab Fomis adalah fighter. 2 tank dekat bahagian mid lane. Sememangnya damage mereka juga, kalau kita nak cakap komposisi mereka kurang damage, mereka bawa lunak dengan carry. Sememangnya kalau ada defense sekalipun, penetration dia memang cukup tinggi. Tank killer. Wow. Ya, sebab satu lagi apa yang saya suka nak tekankan poin yang dikatakan oleh Syamilo di mana apabila melihat Momo dah boleh bebas untuk bergerak. Ya. Ini nak menunjukkan satu, beliau dah selesa. Damage dia dah tahu damage sudah ada. Ya. Satu lagi dengan adanya Ciku guys, dengan adanya Yumski yang menggunakan 2 pure tank, dia ibarat macam ada 2 Guardian Angel berdiri di kiri dan kanan beliau. Betul, di mana nak tumbangkan 2 tu susah. Ada crowd control. Betul. Kalau anda attack Minato, bila berikan dia stack, dia boleh outplay balik. Bila dia dah hentakkan gunakan minion Fury, bermakna pasukan Orange daripada segi team fight dah tak boleh nak bergerak dan memudahkan untuk Rival masuk menggunakan Chaos Sword. Momo dekat bahagian belakang, leburkan mana-mana target yang ada dekat bahagian hadapan. Fredrin, dia tahan seorang tadi. Dengan adanya stun daripada Yumski, 2 damage sahaja daripada Momo dan juga Rival cukup. Cukup untuk menafikan kekebalan Fredrin. Ya, benar sekali. Fredrin tersebut kita tahu lebih kepada arah physical dan juga magical defense augmentation, tetapi lawan dengan tank killer, memang sesiapa pun tak mampu untuk tadah cara yang terbaik sekiranya mereka mampu untuk menangkap pemain-pemain di bahagian belakang itu dengan lebih mudah. Tapi cara untuk tembus bagaimana? Mungkin ini adalah satu tanggungjawab untuk Subway. Tapi apapun kita akan terus masuk dengan kejatuhan Yumski sebentar tadi. Pasukan Orange Esports masih lagi cuba untuk marah. Namun Todak sudah pun bersiap sedia untuk melakukan satu tindak balas, satu counter attack. Dengan adanya Ciku guys, Rival juga mau bersiap sedia. Fomis masih lagi berada di bahagian atas, 4 lawan 3. Adakah Todak masih lagi ingin masuk? Nampak seperti tidak. Ya, kali ini mereka akan biarkan sahaja untuk pasukan Orange Esports dapatkan turtle mereka yang pertama. Rasanya ini adalah turtle yang pertama sebanyak 3 game berlangsung untuk pasukan Orange Esports. Tapi mereka sepertinya katakan kalau tak berbalik untuk dapatkan kontes ke turtle ini, Fomis masih lagi berjauhan. Tapi pasukan Todak rasanya ingin mendapatkan turret dekat bahagian tengah. Setup mungkin akan dikeluarkan oleh 2 tank ini. Ya, benar sekali setup akan dilakukan. Tapi lihatlah Fomis sudah pun memberikan tumpukan kepada Neo. Dah mula. Fury menghentak tanah, Line of Dawn mengegarkan pasukan Orange
Origin Sport. Hilangnya satu. Front line milik pasukan mereka. Im sudah pun tertewas sebentar tadi. Tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia gunakan Donra Wolf King pun, dia tak mampu untuk menadah segala damage yang dikeluarkan. Rival, Burst, Tank Killer, Momo, Attack Speed, Passive mengeluarkan ataupun merendahkan target yang HP besar. Jadi untuk pasukan Todak, memberikan tekanan kepada pasukan Orange Sport pada awal minit permainan, itulah apa yang kita nak saksikan sebenarnya untuk pasukan Orange Sport. Mereka kena snowball early game. Kalau mereka tak dapatkan, dia akan sukar. Tapi aim sekali lagi. Agak sedikit sukar sekali untuk aim. Dia hilang nyawa cukup banyak. Tapi lihatlah I'm of Ender tarikan. Hidup. Mereka bukan dengan Bleka. Adanya Bleka dan bersikukan menyelamatkan keadaan untuk pasukan Todak. Masih lagi mampu untuk pulang. Namun Yumski diberikan fokus. Alamak. Baik. Namun don't run. Wolfgang kata aim berjaya untuk memberikan ruang untuk pasukan Origin Sport membalas damage. Rival tumbang. Tommy juga begitu. Namun Momo berjaya untuk mendapatkan double kill bersama-sama dengan Balance. Max Bender daripada kedua pasukan ini cukup menyakitkan, tapi masih lagi berbaki dua orang pemain daripada kedua pasukan. Tapi baik sebenarnya daripada Valence sebentar tadi, dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan damage, masih lagi menjaga jaraknya dengan baik dan sekurang-kurangnya dapatkan 3 kill. Perbezaan gol kembali sedikit. Dan pasukan Orange Sport masih lagi ada cara untuk mereka menangkan game ini dengan syarat kemenangan mereka. Lakukan perkara tersebut sekali lagi, dan macam mana Rival tidak boleh mengeluarkan damage, kita nampak bagaimana dia memiliki instant replay sendiri. Satu masuk yang baik, tapi aim punya Drone Round Wolf King memberhentikan pasukan Todak. Satu perkara yang baik. Sebab itulah kenapa pasukan Todak ingin jatuhkan aim terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Sekiranya mereka ingin masuk, banyak yang perlu untuk mereka kira-kira lebih-lebih lagi. Kedudukan daripada Valence, kedudukan daripada Stormy perlu untuk diberikan perhatian. Begitu juga dengan pasukan ORG Sports. Perlu untuk berikan fokus kepada Rival dan juga Momo terlebih dahulu. Kalau berada dalam kedudukan yang tidak diketahui, mungkin memudahkan seluruh pasukan untuk mendapatkan kemenangan. Yang mana sekarang Lord sudah pun mula untuk diserang. Ya, di mana mereka membiarkan tugas ini kepada Base untuk lakukan split push. Mereka tidak mahu Momo terkorban, tapi aim dan juga Yumski bertemu. Walaupun Rival akan mengunci Lord yang pertama. Adakah mereka akan berjaya untuk menumbangkan inhibitor turret kali ini? Tapi Fomes berhadapan dengan dua orang. Dua orang pemain di bahagian bawah, dan sekarang ini aim pula berhadapan dengan 4 orang pemain. Tak ada jalan keluar. Aim akan ditumbangkan, namun Subway dengan penggunaan Alice Shot tak cukup damage-nya untuk dapatkan Rival. Masalah sekarang ini untuk Subway, kalau dia dapat peluang pun dia tak ada damage-nya. Dia bukanlah tak ada damage. Dia ada damage, tapi disebabkan pasukan Todak punya kelebihan gol, dah siapkan dia punya dominant eyes dan juga dalam masa yang sama untuk melakukan fokus kepada magic defense, menyukarkan kepada pasukan Orange Sport untuk burst keluar, dan itulah kelemahan Amon sebenarnya. Tapi cantik sekali penggunaan skill set daripada pemain ini. Stormy masuk dengan wall charge. Momo juga bakal ditumbangkan, 2 gugur untuk pasukan Todak. Masih lagi ada 3. Elisha diguna pakai, dibalas dengan Brilliant Jumski. Akan ditumbangkan, monster kill berjaya untuk didapatkan di sini. Subway juga akhirnya menumbangkan Rival. Satu tarikan, Fomes berseorangan, bukan dilepaskan. Tapi lihat, kedudukan Balance masih lagi terus-menerus melakukan serangan. Cuma untuk dapatkan menara. Dalam masa yang sama, Lord dibersihkan oleh Neo secara bersendirian. Manakala pasukan Origin Sport memberikan ruang untuk Balance mendapatkan menara yang berjaya di bahagian tengah. ya, mereka berjaya untuk mendapatkan satu lagi turret dekat bahagian tengah pasukan Todak. Satu teamfight yang baik sebenarnya dimulakan oleh pasukan Orange Sport daripada Stormy sendiri. Dengan adanya white charge yang dicuri, memberhentikan pergerakan pasukan Todak sekaligus melumpuhkan komposisi mereka. Tapi Valence perlu berhati-hati, dia adalah damage yang penting untuk pasukan Orange Sport. Ya, benar sekali. Pasukan Origin Sports sekarang mereka nampak lebih yakin untuk masuk ke dalam team fight apabila adanya Valence dengan gold ranking tertinggi 9,200 yang sudah bercapai. Siku guys menjadi mangsa sedikit demi sedikit, tapi lihatlah apa yang dilakukan. Valence akan ditumbangkan di sini. Origin kehilangan harapan mereka. Subway juga turun menjadi mangsa. Double kill untuk Chico guys. Lihatlah Momo masih lagi ganas. Fomes akan cuba untuk tamatkan permainan di bahagian atas. Cuba untuk melakukan clearance, tapi masih lagi ada minion. Neo juga ditugaskan untuk melakukan pembersihan dengan cukup baik. Sementara pasukan Origin Sport terpaksa untuk mempertahankan menara di bahagian tengah. Masih lagi ada 5 orang pemain untuk pasukan Todak. Mereka bersedia untuk masuk bersama-sama dengan minion, tapi akhirnya Lord dalam 20 saat diberikan satu tindakan berhati-hati oleh pasukan Todak. Tidak ingin terburu-buru
untuk menamatkan permainan. Ini ya kita akan cakap bagaimana disiplin yang ditunjukkan oleh pasukan Todak. Mereka tahu sebentar tadi Orange seperti cuba untuk bangkit, tetapi mereka cuba untuk mencari sesuatu. Mungkin ada sedikit loophole yang ditunjukkan menyebabkan apabila mereka berjaya menampakkan perkara tersebut, mereka terus ambil kesempatan dan lihatlah hasil sebentar tadi. Mereka hampir-hampir berjaya dapatkan wipe out. Mereka hampir ada burst damage yang mencukupi, tetapi pasukan Todak punya counter attack menyukarkan mereka untuk follow up. Walau bagaimanapun, satu tindakan yang baik daripada Todak sebentar tadi mendapatkan Velas terlebih dahulu. Mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Dapatkan Velas, orang e-sport dah tak ada damage yang mencukupi burst hero-hero kebal untuk pasukan Todak. Tapi Pomis main dengan lebih licin untuk melakukan split pushing kerana dia saja mempunyai kemampuan tersebut. Mereka kena jaga Momo. Momo juga antara watak yang penting dekat game yang ketiga ni. Ya, sememangnya watak yang cukup penting. Tapi lihatlah, yang lebih penting sekarang ini adalah nyawa Lord yang mungkin bakal memberikan peluang untuk pasukan Todak menamatkan permainan dengan lebih mudah. Pomis dekat bahagian belakang memberikan satu tumpuan untuk Belen. Dapatkan kill bersama dengan Subway Allenstein. Oh, terus saja menikah pemain ini tapi tarikan. Dia dapat 2 orang. Pasukan Origin Sport masih lagi dalam permainan. Mereka dapatkan pemain yang penting. Momo dan rival dah tak ada. Double kill untuk Stormy sebenarnya. Tinggal Yumski berseorangan. Walaupun dapatkan lot untuk pasukan mereka. Ya, ini peluang mereka untuk melakukan sedikit acahan terlebih dahulu kepada pasukan Todak untuk mendapatkan inhibitor turret pertama, meninggalkan Yumski untuk melakukan pertahanan. Adanya Fomes sedikit saja lagi masuk, tapi Yumski melakukan pertahanan berseorangan hampir terkorban. Origin Sport. Alamak, Fomes pernah hidup. Ada satu minit. Origin Sport. Wow. Mati lagi menidakkan hasrat untuk pasukan Todak. Para akan pentas dunia. Satu mata berjaya untuk mereka miliki. Tidak mustahil. Tidak kenal arti putus asa. Dan akhirnya